Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Halidi Hanafiah daripada Sungai Besar, Selangor, Malaysia. Jadi hari ini saya ingin membuat laporan tentang tanaman durian musangking yang saya tanam di kawasan sawah padi. Sampai hari ini durian ini sudah berumur 11 bulan bulan 10 tahun lepas jadi hari ini dah bulan 10 2020. Jadi tanaman ini saya tanam dengan cara membuat batas. Yang ni batasnya, batas. Okey, buat sampai sana dia batas. Jadi batas ni masa itu saya ambil tanah daripada ni yang nampak parit ni kan. Jadi tanah daripada parit ni dinaikkan jadikan batas. Okey. Kemudian di atas batas ni ada busutnya. Kita panggil busut. Ini nampak busut ni. Jadi daripada label air ni sampai batas 2,5 kaki. Kemudian busut tu pula 2,5 kaki. Jadi labelnya dalam daripada aras air ni sampai pokok tu 5 kaki Jadi akar itu akan berada di kawasan sini sampai sekitar 5 kaki ni lah, sebelum menyentuh label air Okey. Jadi saya tanam 4 baris 1, 2, sebelah sana 3, 4 Jadi di belakang kawasan kebun ni ada sistem dipanggil sistem palung ataupun irrigation untuk pengairan sawah. Jadi sebab saya tak buat sawah, jadi sistem pengairan ini pun masih saya boleh gunakan Jadi dia sentiasa mengalir macam ni. Dia mengalir. Jadi sistem ini dia boleh membekalkan air ke sawah padi. Okey, jadi untuk masalah bekalan air memang boleh dapat dekat sini lah. Air dalam palung ataupun irigasi ini atau irrigation ini dia lebih tinggi daripada tanah di bawah Ketinggian itu dalam 4 kaki ataupun 1 meter lebih lah daripada aras biasa. Jadi kita boleh keluarkan untuk kebun durian ini. Kita berada di belakang kebun durian ini. Jadi ini palung, kemudian kebun tu di sini nampak itu sampai pokoknya pun dah cantik membesar. Jadi parit ni kita boleh kawal aliran air dia label air tu kita boleh kawal. Jadi di Sungai Besar ni kawalan air tu memang cantik lah, sebab di kawasan sawah padi. Jadi kita boleh kawal air tu Jadi kalau kita tanda air tu kita boleh buang nanti saya tunjukkan macam mana kita buang. Jadi air masuk mengikut belakang ini, di belakang. Kemudian nanti kita buang di depan sana mengikut aliran air ni Okey, ini pokoknya. Untuk memasukkan air ke sawah, jadi para petani guna sistem macam ni Okey, sistem dipanggil siphon aras yang tinggi diturunkan pada aras yang rendah. Nampak tu air tu mengalir di bawah Jadi tak payah gunakan pump. Air itu turun mengikut tekanan graviti. Okey. Okey, ini pemandangan daripada baris yang keempat. Nampaknya pokok dekat sana Tapi dekat sini saya ada tanam pisang Sebenarnya dulu ni memang saya tanam pisang. Jadi bila saya tanam durian ini, pisangnya saya bunuh separuh
Cuma saya tinggal barisan yang keempat ni ada lagi ya, pisang tanduk. Ini cuba kita zoom ya, ni pisang tanduk. Okay. Masih berbuah tapi ya pisang tanduk ni kalau 2-3 kali ya kita kena alih sebab nanti anak dia tu tumbang sebab anak dia naik ke atas. Okey, ini pemandangan sawah padi. Ya, padi ni baru berumur dalam 2 minggu ya. Jadi sistem di sini sistem serak atau sistem tabur ya. Jadi diserakkan atas permukaan sawah ni. Kemudian bila dia dah tumbuh, air kita alirkan ya masuk mengikut ni ya, palung. Okay, palung ni lah ya. Jadi palung ni air dia dibekalkan daripada terusan ya, terusan besar ya. Jadi pemandangan sawah padi yang ada kat sini ya, baru umur 2 minggu ya. Nanti kalau umur sebulan setengah nanti nampak macam apa ni, hamparan permaidani ya, menghijau. Jadi ya, saya punya kebun tu berada di sinilah. Okey, nampak dekat belakang ya. Okey, setakat ini pembesaran durian ni alhamdulillah ya, berkemungkinan tanah di sini memang subur ya. Ya, dari segi baja saya gunakan biasa ya, baja organik dengan 15-15. Tapi saya baja setiap bulan ya, berselang-seli. Baja organik, kemudian baja 15-15 NPK. Jadi nampak pembesaran dia cantik ya. Okay. Kemudian sebab saya kata subur, pokok pisang ni ya saya tak baja tengok buah dia macam tanduk ya, pokok dia pun tegap tiga pokok berbuah ya, nampak subur Okey. Jadi untuk apa ni, pokok sentiasa berpucuk, jadi saya amalkan macam ni ya. Cuba kita tengok di pangkal pokok ni. Jadi saya letak dengan apa ni, asalnya jerami padi lah. Tapi bila dia dah mereput, dia jadi macam ni lah. Lama-lama dia jadi macam kita panggil organic humus ya. Jadi dia mengawal kelembapan tanah pada pangkal pokok ni ya. Jadi kelembapan ini menjadikan pokok ni subur ya. Ya mungkin kalau selalu kita tengok kalau kering dekat bawah ni ya, pucuk berhenti keluar. Jadi kita tengok ni aras parit tadi. Jadi ni tanah batas, kemudian dibusut ni. Jadi yang saya kata daripada aras air ni sampai busut ni 5 kaki ya. Okey, 5 kaki. Yang saya kata kita letak tadi ni ya, kita letak jerami padi, dia menjaga kelembapan kat bawah tu. Jadi cuba tengok ni, pucuk je sentiasa keluar ya. Semua macam tu ya, sana pun pucuk dia keluar, kemudian daun dia pun hijau ya. Kehijauan daun ni menandakan nutrien dia cukup. Kalau nutrien dia tak cukup, kita nampak dia macam kekuningan ya. Tapi ada masalah serangan serangga ya. Tapi saya dah buat semburan dengan racun serangga jenis karate ya. Nampaknya mungkinlah boleh menghalang serangan serangga ulat ataupun kumbang dan belalang ya. Okay, nampak dekat pangkal dia sentiasa lembab. Kalau mengikut cara yang saya buat, saya tak ada buat pelindungan ya. Seperti yang selalu penanam lain buat, iaitu pelindungan jaring hitam tu kan dekat keliling pokok ni. Saya daripada saya mula tanam memang saya tak buat pelindungan. Jadi alasan saya
biarlah pokok tu dapat cahaya matahari sepenuhnya ya. Jadi dia dapat membuat makanan atau fotosintesis dengan sepenuhnya ya. Jadi saya ada contoh pokok yang terlindung ya. Di sebelah ni yang terlindung. Nampak perkembangan dia tak berapa cantik macam yang di sebelah sini ya. Dia terlindung dengan pokok sawit ni. Tapi pokok sawit ni pun saya dah nak bunuh nanti. Saya dah letak racun. Saya bunuh supaya dia tak terlindung kat situ ya. Nampak di sebelah sana kurang pembesaran. Tapi dari segi hari menanam sama umur dia sama 11 bulan. Tapi dari segi pembesaran, cuba tengok sebelah sini dengan sebelah sini ya. Itunya sebabnya saya kata saya tak nak letak perlindungan ya. Okey, perlindungan tu mungkin berguna kalau di kawasan dekat pinggir hutan ke ya, mungkin dapat melindungi daripada serangan babi ataupun monyet ya. Tapi dekat sawah padi ni masalah serangan binatang tu tak adalah ya. Sebab sawah padi, keliling sawah padi. Jadi alhamdulillah tak ada serangan tu ya. Jadi mudahlah sikit saya membuat kawalan. Ini yang saya katakan tadi, kesan serangan serangga daun dia berlubang-lubang tapi saya dah buat kawalan. Pucuk yang baru ni alhamdulillah tak ada nampak kena serang Ini pucuk yang baru. Yang lama tu kesan lama lah pokok dia. Okey. Setakat ni ketinggian dia lebih kurang dalam 7 ke 8 kaki lah 7-8 kaki. Tapi dia kalau sentiasa berpucuk tu, ya target saya bila umur dia sebulan setahun nanti, target dia 9 kaki Okey. InsyaAllah mudah-mudahan. Yang di sebelah sini memang betul-betul dekat sawah padi Sebelah sawah padi ni label air sawah padi. Kemudian ni label pokok durian tu lah Jadi pada sawah padi tu sampai ke sini ketinggian aras dia 5 kaki Ini yang saya sebut tadi, jerami padi Longgokkan pada pangkal dia tu. Jadi kalau kita tarik bawah tu, kita nampak dia masih lembab Okey. Nampak lembab tanah dia. Jadi ini yang menjadikan dia sentiasa keluar pucuk Ya, pucuk ni dia tak berhenti keluar. Sebab tu dia cepat membesar Ni pucuk baru. Nanti bila pucuk baru ni tua, dia terus keluar pucuk yang seterusnya Itu sebabnya pembesaran cepat. Nampak yang ni pun dah tinggi Dan di sebelah yang baris yang keempat Okey, ada orang bertanya pasal ketinggian aras air dengan durian tu label dia macam ni Yang ini label batas. Batas ni daripada label air ni 2,5 kaki sampai batas ni lah. Kemudian di atas batas ni pula ada busut Ini busut yang ni. Busut ni tinggi dia 2,5 kaki juga Jadi pada aras air ni sampai ke pokok durian tu 5 kaki Jadi akar yang paling hujung tu kalau mencicah aras air 5 kaki lah Tapi takkan dia ke situ kan. Dia akan lari ke tepi sini. Dia tahu dia tak nak akar dia terendam, dia akan lari. Jadi biasanya yang terendam tu kalau air bertakung dekat keliling pangkal pangkal pokok dia tu. Itu yang menyebabkan pokok tu mati. Jadi kita akan kawal lah supaya air tidak bertakung di pangkal pokok. Kalau macam ni alhamdulillah nanti saya tunjukkan bagaimana saya mengawal air itu di depan sana di kawasan depan tu. Okey, nampak itu durian dekat belakang saya tu. Nampak
ketinggian dia. Okey, ada satu pokok ni saya nak tunjukkan. Pokok ni nampak macam rendah pada yang lain ya. Jadi pokok ni ceritanya pada umur dia 3 bulan datang burung burung upih, sejenis burung hijrah. Dia bertinggi atas ni, patah ya. Ini kesan patah dia kat sini. Kemudian dia bertunas balik. Jadi alhamdulillah nampak dia subur ya, naik lagi. Tapi nampak pokoknya macam rendah lah ya, banding dengan yang sana. Okey. Okey ya, di sini kita tengok kawalan air tadi ya. Jadi inilah pipe kawalan air dia. Ini outlet dia untuk air keluar. Dia label dia. Jadi sentiasa keluar kat sini. Jadi air tak akan melimpah yang melebihi batas ni. Okey, yang ini kita panggil kawalan air tadi. Dia ada pipe apa ni? Pipe PVC yang besar macam ni. Jadi kalau air tu macam melebihi label yang kita nak, dia akan keluar kat sini. Jadi ke mana dia keluar? Jadi dia keluar pada sini. Saluran ni dia keluar ke parit besar ni lah. Ni parit besar. Ni parit besar ni. Tengok label dia. Iaitu jalan lebih rendah kan. Jalan tu dalam daripada lebar air parit ni dalam 6 kaki ya. Tu ada kat pokok durian ya, tepi parit tu. Pokok durian. Tu akar dia pun kat situ. Jadi label parit tu lah. Jadi air tu akan keluar kat sini. Dan parit ni biasa boleh keluar. Jadi parit ni aliran dia terus sampai ke laut lah. Jadi air dia memang alhamdulillah kat sungai besar ni yang boleh kawal ya. Salah satu kawasan sawah padi yang pengeluaran dia yang kira banyak lah ya, sampai 10 tan lebih dalam 1 hektar. Ni tempat sampan saya parking kat parit ni. Yang saya semen biji ya. Ini cadang saya nak tanam di kebun lagi ya. Dalam tak banyak lah, dalam 5 ekar saya nak tanam. Tapi yang ni saya nak tanam biji dulu, nanti dia dah besar dekat kebun tu baru saya cantum ya. Jadi saya gunakan cantuman sisip dengan baji ya. Ini yang belum dicantum. Sisip ya. Selit, cantum selit. Okey. Pokok yang saya dah cantum yang menggunakan cantuman baji ya. Nampak dia punya kesan cantuman baji. Ni ya. Nampak macam wi tu. Yang batang bawah, batang pokok asal. Yang ni yang dicantum. Okey. Yang ni dah lama lah, dah 5-6 bulan saya cantum. Okey, yang ni musangking ni. Ni baru cantum juga. Dah aja. Yang ni duri hitam. Duri hitam, yang ni teka. Yang ni OIO. Okay. Jadi nanti kalau ni saya akan pindahkan ke poli yang besar ni pula. Ya, jadi nanti pindah ke sini. Jadi boleh sampai pokok itu besar lah. Okay, semayan saya ni kat tepi rumah ya. Sebelah rumah saya je ni. Ya, tempat semayan ni. Okay, saya pun ada menyemai baka durian dalit ya, durian dalit merah daripada Sabah. Yang ni dah berapa? Dah
dah 7-8 bulan lah yang ni saya semai, tapi saya belum tanam lagi lah. Tapi ini mungkin saya tanam biji, ya saya tak cantum ya, sebab apa ni, dia punya sion yang nak dicantumkan tu tak ada, kena pergi ambil ke Sabah. Ya, saya tanam biji dulu. Jadi kalau tanam biji ni lambatlah berbuah tapi kalau kita tengok durian dali ni, daun dia tengok besar betul memang besar. Pun ada buat apa ni, kaki ganda ini kaki ganda 2, tapi nanti saya gandakan jadi 4. Yang tengah tu belum jadi lagi. Yang ni ganda 2 dah jadi dah melekat dah. Okay, ni yang ganda 2. Ya, saya hobi saya yang mencantum ni lah, mencantum yang sana tu ganda. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't